Saya ucapkan kepada semua kita punya peserta ataupun pemenang Kinovasi 2020 yang telah berlangsung, kepada semua tetamu, kita ada Dr. Muhammad Nasir Selamat, penolong dekan, Citra dan pengajaran. Kita juga ada Uru Setia yang menguruskan ini, dan ada juga beberapa orang AJK seperti saya nampak di sini, Prof. Rohi yang sama-sama hadir dalam program ini. Baik, saya tanpa membuang masa, saya rasa kita mulakan kita punya program pada hari ini dengan bacaan doa oleh saudara Muhammad Faris Budiman, dan dipersilakan saudari Faris Budiman untuk membaca doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Karim, kami mendadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpahan nikmat dan rahmat, serta diberikan keizinan di hari yang berbahagia ini, dapatlah kami menghadirkan diri di dalam perkongsian kejayaan dalam Kinovasi 2021 pada hari ini. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota dan kecerdasan minda. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Saudara Faris atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya saya ingin, jika boleh ya, saya ingin memperkenalkan berkenaan dengan program kita pada hari ini. Sebelum itu saya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rusdah Hamam Muhammad daripada FSSK. Saya akan menjadi moderator untuk program ini pada hari ini. Baik, tujuan asal kita ataupun pihak kami menganjurkan program ini kita panggil sebagai program perkongsian untuk Kinovasi Amin, basuh kaca. 2021 adalah bagi mendapatkan ataupun mengumpulkan semua pemenang. Kita ada 3 orang yang pemenang yang saya akan umumkan sebentar lagi untuk berkongsi berkenaan dengan formula ataupun tips-tips yang boleh kita manfaatkan bagi membolehkan kita punya program dijulang ataupun dinaikkan sebagai pemenang untuk Kinovasi 2021. Kinovasi 2021 ini merupakan kinovasi yang ke-8 selepas inisiatif ini diperkenalkan pada tahun 2014, di mana jika kita lihat ia sudah menjadi satu tradisi yang kami semua di UKM ini membuatkan ia setiap tahun sebagai meraihkan ataupun mengumpulkan semua pengamal-pengamal, guru-guru, pencara-pencara dan mereka yang terlibat dalam program pengajaran dan pembelajaran untuk sama-sama berkongsi semua penambahbaikan ataupun apa sahaja yang kita lihat sebagai boleh menjana ataupun menjadi satu formula baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk Kinovasi 2021, temanya ialah evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan dan langkah ke hadapan. Untuk tahun ini dilihat sebagai satu yang sangat menarik kerana ia menjadi satu titik permulaan selepas berlakunya pandemik COVID-19, di mana kita melihat perubahan yang sangat mendadak dalam pengajaran dan pembelajaran, bukan saja di lapisan ataupun di tahap universiti, tapi juga di tahap sekolah, college community, universiti swasta, universiti awam, dan juga sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Jadi kita melihat sebagai tahun ini ataupun Kinovasi 2021 ini akan menjadi lebih menarik kerana kita mengharapkan akan ada banyak inovasi yang berlaku yang
dicetuskan oleh semua penggiat ataupun pengamal PNP di seluruh dunia dan di seluruh negara. Okey, untuk Kinovasi 2021 ini juga ya, hadirin-hadirat sekalian, kita sangat bertuah kerana kita akan menampilkan dua orang tokoh dalam bidang pendidikan sebagai pengucap utama, iaitu yang pertama sekali ialah Profesor Madya Dr. Earl Lim Chuen Hian daripada National University of Singapore, dan seorang lagi ialah Encik Samuel Azaya ataupun Cikgu Samuel Azaya peserta akhir Malaysia dari Anugerah Global Teacher Prize 2020. Jadi sebagai kedua-dua tokoh ini dilihat boleh memberikan idea dan juga boleh menjadikan PNP di Malaysia ini sebagai satu PNP yang lebih terkehadapan dan boleh dimanfaatkan di seluruh Malaysia ataupun di seluruh dunia. Selain daripada itu, ingin saya wawarkan di sini bahawa Kinovasi 2021 ini akan dijalankan pada 17 hingga 18 Ogos 2021 dan promosi sedang giat dijalankan bagi mendapatkan semua penyertaan daripada semua lapisan pengajar yang menguruskan PNP, dan kami amat mengharapkan agar semua dapat bersama-sama berkumpul pada hari dan tarikh tersebut. Maklumat lanjut boleh didapatkan daripada www.activekm.my semua jururan penyertaan dan juga syarat-syarat penyertaan. Alright, sekarang saya ingin menjemput pula kita punya Ul Setia untuk memaparkan video Kinovasi 2021 yang sudah disediakan oleh pihak pengajar UKM. Kita silakan. Baik, terima kasih kepada Ul Setia atas perkongsian video sebentar tadi. Jadi saya harapkan ianya dapat menarik minat semua hadirat untuk bersama-sama dengan kami bagi acara tersebut ya. Okey, sekarang tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Muhammad Nasir Selamat, iaitu penolong Dekan Pengajaran dan Citra FSSK, untuk memberikan kata-kata aluan. Dipersilakan Dr. Okey, cubaan. Boleh dengar ya Dr. Rushda? Boleh ya? Boleh Dr. Nasir. Okey, terima kasih. Alright. Okey, terima kasih kepada pengerusi merangkap moderator pada hari ini, yang dihormati Dr. Rushda Helma Muhammad, dan juga yang dihormati daripada ahli jemputan kita, ahli jemputan khas, walaupun dalam masa yang singkat sudi hadir, Profesor Dr. Azman Abdul Rahman daripada USIM, Dr. Zalani Harun daripada FSK, Fakulti Sains Kesihatan UKM, dan juga tidak asing lagi daripada wakil pada FSSK sendiri, Dr. Nur Saadah Muhammad Aun. Walaupun beliau hari ini mungkin ada sedikit kekangan, tapi sudi hadir untuk Dr. Nasir mungkin termute ya. Sorry, tiba-tiba termute ya. Auto kot. Dah lama ke? Ke saya cakap seorang tadi? Okey, tak apa. Terima kasih Dr. Syida. Saya mengalurkan kehadiran para panel tadi, Profesor Dr. Azman, Dr. Zalani dan juga Dr. Nur Saadah, dan juga para hadirin ke secara virtual kita pada hari ini untuk berkongsilah sedikit idea dan juga pengalaman penyertaan K-Inovasi 2020 pada tahun lepas dan untuk persediaan penyertaan K-Inovasi 2021 pada tahun ini. Okey, seperti yang sedia maklum, Dr. Syida tadi dah maklumkan bahawa ini adalah antara acara tahunan K-Inovasi ini yang diadakan di
peringkat UKM, dan sekarang kita dah secara global lah, maknanya di dalam di Malaysia dan juga di luar negara penyertaan. Penyertaan ini inovasi ini bukan sahaja tertakluk kepada ahli akademik, tetapi akademik maksudnya pensyarah lah, tetapi dia juga terbuka kepada guru-guru di luar sana, pihak sekolah, pelajar-pelajar sekolah dan juga pelajar-pelajar di peringkat universiti, postgraduate dan juga peringkat prasiswaza. Mereka juga boleh menampilkan inovasi-inovasi, kepakaran-kepakaran, pengalaman-pengalaman dan juga input-input yang mereka rasakan satu inovasi yang baru untuk dimasukkan ke inovasi 2021 inilah. Jika kita lihat tahun lepas, hadirin sekalian, tema yang dikemukakan pada tahun 2020 adalah pembelajaran aktif futuristik melangkau 2020, dan pada tahun ini tema dia ke arah pembelajaran tanpa sempadan, langkah ke hadapan. So nampak tema kali ini lebih menjurus kepada event futuristik kita ke depan lagi, bagaimana kita nak menginovasikan elemen-elemen dalam pembelajaran dan pengajaran, terutamanya dalam tempoh yang agak kritikal di pandemik di Malaysia ini, dan di mana-mana sahaja nampaknya banyak metod-metod, kaedah yang digunakan telah diubah secara virtual berbanding dengan kaedah tradisi ataupun kaedah yang lama lah, sedia maklum semua itu. Dan kalau kita lihat sedikit promosi juga, tadi Dr. Rushda dah maklumkan tentang inovasi ini, adalah banyak dia punya subtema-subtema yang mungkin akan dikongsi bersama nanti. Dan kalau dilihat pada tahun lepas, tujuan kita buat ni adalah untuk perkongsian. Kalau daripada fakulti kami di FSSK mungkin sekitar 10 orang yang menyertai ke inovasi. So diharapkan tahun ini dengan adanya webinar ini dapat memberi input dan pendedahan untuk penyertaan yang lebih banyak dan membawa pulang lebih banyak pingat emas berbanding pada tahun lepas. Alright. So saya tak nak cakap panjang, mungkin perkongsian ini lebih penting, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih selaku wakil daripada pihak pengurusan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang diketuai oleh Profesor Dekan kita, Profesor Dr. Hazita Azman selaku Dekan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin, terutamanya kepada para panel yang sudi untuk berkongsi pada hari ini tentang input-input penyertaan ke inovasi dan pengalaman mereka pada tahun 2020. Okey. So akhir kata daripada saya, semoga program ini bermanfaat dan banyak ilmu diperolehi, dan mohon maaflah sekiranya ada kekurangan daripada penganjuran program ini, mungkin keterlewatan dan sebagainya. So akhir kata daripada saya, jaga diri semua dan terima kasih. Boleh terlewat juga. Okay, baik, terima kasih kepada Dr. Nasir atas ucapan alu-aluan tadi. Jadi sekarang tibalah masanya kita untuk program yang ataupun slot yang kita nanti-nantikan, iaitu sesi perkongsian oleh kita punya pemenang ataupun pemenang inovasi tahun 2020. Baik, saya dah sampai masa untuk saya memperkenalkan kita punya ahli panel ya. Yang pertama sekali adalah Prof. Dr. Azman bin Abdul Rahman daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, nilai negeri 9. Tajuk projek pemenangan beliau tahun. Assalamualaikum, saya tak dengar. Sound intermittent, kejap ada, kejap tak ada. Terima kasih. Okay, terima kasih. Maaf ya. Okay, saya ulang sekali lagi. Saya mungkin tadi tak tahulah, mungkin ada technical fault lah ya. Okay, saya harap boleh dengar. Okay, yang pertama sekali adalah Prof. Dr. Azman bin Abdul Rahman, gamifikasi Global Wakaf Game dalam pengajaran dan pembelajaran. Prof. Azman ataupun Prof. Dr. Azman adalah daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, nilai negeri 9 Darul Khusus. Dan kedua adalah Dr. Zalani binti Harun, daripada program terapi cara kerja Fakulti Sains Kesihatan UKM Kuala Lumpur, dan tajuk kemenangan beliau adalah Movement and Function Assessment Kit MFAK, inovasi untuk pembelajaran aktif. Dan akhir sekali, tanpa kita lupakan, adalah Dr. Nur Saadah Muhammad Aun daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan tajuk inovasi beliau adalah kaedah pembelajaran aktif dalam PNP kerja sosial dan perundangan sosial melalui pelaksanaan kempen kesedaran berkaitan perundangan sosial. Jadi kita mungkin akan mulakan dengan Prof. Azman ya, untuk berkongsi kemenangan beliau. Jadi Prof, selamat datang Prof, saya ucapkan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Jadi Prof, jika Prof boleh berkongsi macam mana Prof
apakah sebenarnya yang Prof ciptakan dan yang diinovasikan, dan apakah sebenarnya resepi utama yang membawa ataupun melayakkan projek Prof ini untuk dinobatkan sebagai pemenang untuk inovasi Kinovasi 2020. Dipersilakan Prof. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Boleh Prof, Prof. boleh. Dan salam sejahtera. Saya ingat siapa yang tolong buka slide saya? Ada tak? Rustia? Sekejap ya Prof. Okey, pertamanya bagi pihak saya lah, yang pertamanya Puan Moderator Dr. Rusdah Hilma daripada FASK UKM, khususnya rakan-rakan panel Dr. D. Zalani Harun dan juga Dr. Nur Saadah Muhammad Aun. Ini antara panel kita pada hari ini. Seterusnya yang saya hormati Dr. Muhammad Nasir Selamat selaku penolong dekan pengajaran dan citra untuk UKM. So pertamanya alhamdulillah, syukur kita hadap ilahi dapat kita bersama pada hari ini dalam suasana yang berbeza berbanding dengan secara fizikal. Pada hari ini kita dalam konteks online, dalam konteks digital. Pada hari ini sebenarnya saya nak ucapkan tahniah jugalah kepada pihak FPSK kesalahan FSS Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan yang selama ni 8 tahun ni memang fakulti ni menganjurkan. Prof, yang menganjurkannya adalah pengajar UKM. Kami ni sebagai satu orang yang berurusan untuk kursi. Mungkin Dr. Nasir boleh terangkan? Saya ingat Dr. Nasir nak share sebab adakah fakulti ni anjurkan atau secara umum? Ya, ini anjuran fakulti Prof, di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, tetapi kita buka kepada semua audiens lah, boleh masuk. Penganjuran utamanya di pihak pengajaran dan pembangunan kurikulum UKM. Inovasi daripada dulu memang FSSK lah yang anjurkan. Macam mana Prof? Inovasi memang FSSK lah yang anjurkan. Oh, bukan, untuk yang K-Inovasi, untuk yang bengkel hari ini memang pengajuran daripada FSSK. Untuk K-Inovasi ini adalah pihak UKM sendiri di pengajaran dan pembangunan kurikulum. Ya. Okay, so apapun tahniahlah di pihak FSSK dan juga di peringkat UKM sendiri yang menganjurkan. Ingat 8 tahun saya ingat dah 2-3 kali lah saya masuk kan, daripada saya ingat daripada mula lagi saya tak ingat tahun berapa tu saya masuk, dan yalah kita lihatlah perkembangan dari semasa ke semasa hingga pada tahun ni lah. Tahun ni ingat tahun lepas pun saya ingat tahun lepas lah yang start mula K-Inovasi ni dibentangkan dalam bentuk video presentation. Sebelum tu ingat 7 tahun yang pertama tu boleh dikatakan maknanya kita bentang secara fizikal lah, maknanya ada juri, maknanya pembentang akan bentang secara dengan produk dan sebagainya. So last year tu dah start pakai video, yang mungkin ketika last year tu kebanyakan peserta inovasi agak terkejut lah. Dia merasakan macam bawa produk and then bentang macam biasa. Tapi mungkin format teknikal kefahaman tu mungkin berlaku ketika tu ramai yang sebenarnya tak sedar, sebenarnya kita kena just kena present pakai video tu, video presentation, and then kita diberi peluang 1 ke 2 minit lah untuk kalau ditanya oleh juri, kalau ada persoalan dan sebagainya. So sebenarnya maknanya perbezaan tu berlaku tahun lepas lah, saya ingat ada perbezaan sikit, dan tahun ni sudah pasti kita akan pembentangan inovasi ni lebih dalam konteks ni lah kan, lebih dalam konteks video dan sebagainya. Okey, untuk pada hari ini saya akan share sedikit sebanyak tentang tentang inovasi secara umum, supaya yang mendengar ni, mungkin yang mendengar ni saya tak pasti, yang mendengar ni adakah mereka dah biasa masuk inovasi atau yang mendengar ni ada juga yang tengah mencari idea, tengah mencari idea nak buat inovasi apa sebenarnya. So maknanya kalau lah katakan tadi di FSK tadi tahun last year ada 10 produk yang masuk contohnya. Betul tak? Ya Prof. Betul Prof. Kalau ikutkan pensyaratnya ada berapa di FSK tu? Ada 50. Ada 100 orang ada tak? Lebih.
Lebih lah. Jadi tahun ni 100 orang lah insya-Allah. Maknanya last year 10, tahun ni 100. Siapa yang akan pastikan, saya yang akan pastikan. UKM saya pastikan. Sebab mungkin lah itu saya kata budaya. So kita pergi ke next slide. Tolong buka. Okey, ini antara pengenalan lah kan dalam, kalau kita lihat secara umum di Malaysia atau di luar negara kan, isu-isu inovasi ni banyak. Maknanya kreativiti, inovasi rangsang minat murid. Memang kalau kita ke inovasi ni, yang saya pastinya dia lebih memfokuskan kepada pengajaran dan pembelajaran. Kita banyak pertandingan inovasi di Malaysia ni atau di antarabangsa, ada yang berbentuk dalam konteks dalam bentuk komersial, ada yang bentuk produk. Tapi dalam konteks keinovasi ini lebih kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran. Sama ada kalau kita konteks kaedah pengajaran pembelajaran, sebenarnya kita bermula daripada tadika, sampailah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, and then terus pergi kepada universiti. Dan sebenarnya dia boleh terus kepada training-training. Mana pengajaran pembelajaran ni bukan habis di peringkat universiti saja. Tapi kalau kita tengok sekarang ni banyak di luar sana yang mana training-training, kursus-kursus, latihan-latihan pada pekerja-pekerja, staf-staf profesional dan sebagainya, sebenarnya itu pun perlu dilakukan inovasi. Sebab yelah diorang pun yang bekerja, kalau macam kita ni bekerja pun, kalau dia dengar dalam bentuk pengajaran dalam bentuk bercakap saja pun dia dah bosan dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dilihat. Kemudian banyaklah inovasi boleh dilakukan, inovasi botol plastik, mesin basuh, kita tengok macam-macam lah inovasi ni. So next slide. Saya akan laju sikit. Next slide. Okey, antara isu sebelum tu sikit. Okey, antara bentuk, no, ke belakang. No, itu dah ke depan tu, yang tadi slide lepas isu tu. No. Ini nak ke depan, ke belakang. Buka nampak balik. Okey, pengenalan jap. Okey, definasi, okey. Definasi. Okey. Okey, definasi. Apa yang sebenarnya kita kena faham, sebab bila kita masuk tandingan inovasi ni, mungkin yang dia mungkin faham, mungkin inovasi ni macam research. Memang inovasi ni mesti melakukan research, tetapi di ke depan lagi, lepas daripada buat kajian, kena ada satu lagi inovasi. Mana-mana inovasi dia memang akan ada research, tetapi jangan kita fikirkan inovasi ni dalam bentuk research, tetapi inovasi ni dia datang daripada research, dia ke arah inovasi. Jadi antara perkara yang disebut inovasi adalah penghasilan baru. Mana kita buat sesuatu yang baru, mudah. Antara perkara yang orang tak buat, kita buat. Itu lagi mudah lah. Kalau kita buat benda yang orang dah buat, orang asyik bandingkan. Ini perkara yang kita perlu lihat. Mudahnya buat benda yang orang jarang buat. Jadi bila kita buat benda yang baru, orang tak boleh bandingkan. Biasa persoalan-soalan juri ni dia akan bandingkan. Orang dah buat dan sebagainya. So ini sebenarnya antara perkara yang kita boleh fikirkan. Kemudian berdasarkan proses penyusunan semula. Okey, ada produk-produk yang mungkin dah ada, tetapi kita ubah daripada yang sedia ada tu dalam konteks yang berbeza, kita ubah dalam bentuk yang lebih moden dan sebagainya. Kemudian menggunakan unsur yang sedia ada. Kemudian penghasilan sesuatu yang unik, mudah dan bernilai. Bila sebut inovasi ni, dia memang ada uniknya. Macam mana orang buat kereta, macam mana orang buat ketebang. Macam dululah post. Kita dulu post kita post kita dulu, orang kita nak pergi post nak post barang, kita pergi biar post. Sekarang dah tak ada lah. Macam-macam lah style post dan sebagainya. Kemudian mudah dan bernilai. So bila sebut inovasi ni, banyak orang akan bertanyakan, kamu nak jual apa ni? Anda nak jual apa ni? Saya dah masuk tandingan inovasi, saya ingat ada dah lebih kurang berapa tahun. Saya ingat ada mungkin dah 10 tahun. Macam-macam juri dah kita jumpa dan sebagainya. Jadi ada yang pemikiran juri yang mungkin yang akan nampak, awak nak jual apa? So maknanya nampaknya komersial je, nampaknya benda-benda yang kalau kita bawa idea, konsep tu susah kita nak menang. Sebab dia kata awak nak jual apa ni? Idea, konsep ni nak jual apa? Jadi ada yang berfikiran, mana yang kadang tu inovasi ni hanya menjana pendapatan. Tapi pada saya kita nak ada dua. Betul dia ada yang berbentuk penjana pendapatan, tapi ada juga yang boleh menerima manfaat. Bukan semestinya sekarang ni, jelah orang kata kalau inovasi ni nak dapat untung dan sebagainya. Tapi pada saya satu dapat untung, satu lagi kalau kita dapat untung pun maknanya yang kita buat tu boleh digunakan, boleh memberi manfaat kepada masyarakat, boleh digunakan ilmu tu dan sebagainya. Jadi dia punya untungnya mungkin untung dunia tak dapat lah. Itu tapi untung ilmu tu di akhirat banyaklah nanti dan sebagainya. Okay, next. Okay, bentuk inovasi kalau rakan-rakan yang mungkin dah ada ataupun yang belum idea, satu maknanya kita boleh keluarkan satu konsep atau idea baru. Mana-mana pun
orang ataupun nak buat sesuatu polisi, satu dasar dan sebagainya atau satu idea yang baru, kita kena ada satu konsep. Macam-macam lah. So antara bentuk inovasi yang boleh hasilkan konsep atau idea baru, konsep baru. Yang ni yang biasa saya masuk dulu-dulu ni. Bila masuk pertandingan ni, juri akan tanya, awak ni nak jual apa ni kan? Ini yang masalah sikit. Nak dapat emas susah sikit jenis konsep dengan idea ni. Sebab dia kata, awak bagi idea dia, buatlah, kita buatlah kerangka, kita buatlah model sebagainya. So dia nak jual apa? Yang tu saya pun kalah juga tu. Nak buat macam mana kan? Dia tanya soalan sebagainya. Jadi selepas kita masuk pertandingan dan selalu masuk dan sebagainya, kita kalau dah kena tengoklah balik. Ada yang inovasi, pertandingan inovasi yang memikirkan kepada komersial. Jadi yang bila memikirkan kepada komersial, dia punya impak dia, dia lebih kena masuk produk yang boleh menampak komersial. Tapi kalau macam inovasi ni, dia bukanlah dalam bentuk komersial sangat produk tu, tapi bagaimana penghasilan produk tu boleh memberi manfaat kepada pengajaran pembelajaran. Jadi apa yang kita boleh bangunkan model, kita boleh bangunkan model pengajaran pembelajaran yang baru. Ini kita boleh bangunkan modul-modul macam-macam lah bentuk modul. Bukan sekadar modul orang normal, modul orang OKU ke, Braille ke, bentuk isyarat dan sebagainya. Banyaklah yang kita boleh buat. Kemudian produk-produk yang bentuk fizikal. Kebanyakan kita adalah kita buat produk-produk yang fizikal dan sebagainya. Yang ni nampak produk yang fizikal, yang kebiasaannya, produk sabun, produk makanan, produk dan sebagainya. Yang ni boleh dijual dan sebagainya. Tapi maknanya yang mudahnya untuk permulaan mungkin konsep, mungkin model, and then produk digital lah. Yang ni sekarang ni, macam-macam produk digital, sistem pembelajaran, app pembelajaran, app penilaian dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini secara umum lah, kita ada 4 atau 5 bentuk inovasi. So rakan-rakan di luar sana boleh fikirkan, aku nak buat apa lah? Aku nak buat apa, and then apa benda yang orang lain tak buat lah. Cuba fikir macam tu dulu. Biarlah kita jadi gila sekejap. Kalau nak inovasi, kena jadi gila lah kalau saya. Kita tak boleh fikir sama dengan orang. Kalau kita fikir sama dengan orang, susah. So fikir orang yang tak buat tu, itu yang kita buat. Mungkin orang kata kita ni gila, tapi yang gila itulah sebenarnya yang emas. Itu rasanya. Yang pelik-pelik tu ada sebenarnya emas. Sebab orang nak tengok uniknya. Orang tengok apa perbezaan dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena bawa. Okay, next. Next. Okey, ini antara langkah penyertaan lah. Kalau kita nak masuk pertandingan, satu kena pasti pertandingan inovasi. Bila itu saya kata tadi kita masuk, dia ada yang kebangsaan, ada yang international. Kemudian kena pasti pertandingan inovasi itu berbentuk pengajaran pembelajaran ke atau berbentuk komersial atau berbentuk dana dan sebagainya. Kemudian pilih kategori sesuai. Kadang-kadang kita banyak sekarang ni inovasi banyak kategori. Kalau kita salah masuk kategori, jadi jurinya pun dalam bidang yang lain, itu agak-agak sukar untuk kita menang dan sebagainya. Kemudian kena pasti kategori, yang itu saya katakan. Kemudiannya pendaftaran dan penghantaran esek, ini perkara yang kita perlu buatlah untuk kita masuk penyertaan. Kemudian bila kita daftar dan sebagainya, kita perlu menyediakan. Dulunya kita dulu memang adalah mencetak poster, brosurnya, business canvasnya, fail pembentangan dan sebagainya. Jadi dalam bentuk inovasi ini kita perlu lihat apa yang dikehendaki oleh pihak penganjur untuk memastikan kita ni kita memang layak masuk. Sebab inovasi ini bezanya hantarlah macam mana buat ekstrak, tetap diterima. Tak ada sekarang orang reject lah. Maknanya reject pembentangan, reject inovasi dan sebagainya. Dia akan terima dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita tak pasti. Di peringkat inovasi sekarang masih lagi perlukan poster ke, brosur ke, atau keperluannya lebih dalam bentuk video dan sebagainya. Membawa bahan utama di ini ketika kalau kita dalam bentuk fizikal lah, tapi dalam bentuk video presentation nanti kita kena lihat bagaimana perbezaan yang fizikal dan juga untuk digital. Next. Okey, persediaan inovasi. So sebenarnya inovasi ni saya tak pasti. Mungkin ramai yang merancang, contohlah kita nak merancang masuk inovasi ni, kawan-kawannya pada saya lah, kawan-kawan setahun lah. Ada orang mungkin dia tengok pertandingan tu lagi 2 bulan, so baru dia start nak fikir. So baru nak start nak fikir ni okey lah, tapi nak dapat emas tu susah sikit. Sebab bagaimana kita nak memenuhi kriteria penilaian tu. Banyak perkara-perkara yang kita perlu memenuhi, nak penuhi kriteria penjurian. Jadi kalau dah 2-3 bulan kadang kita tak sempat nak sediakan bahan-bahan tu. So sebab tu saya kata untuk permulaan mungkin tahun ni kalau kita nak masuk, nak dapat emas tu, kalau betul-betul produk tu benar-benar solid tak apa. Tapi kalau sebagai untuk permulaan, nak belajar masuk pertandingan inovasi dan sebagainya, boleh bermula. Tapi kalau betul-betul nak dapat pingat emas tu, kawan-kawan saya rasa setahun. Sebab kita nak siapkan kita punya produk tu dengan
nak sesuaikan dengan kaedah penjudian tu. Kemudian semasa sebelum kena fikirkan idea, semasa nak buat produk tu, kemudian nak masuk pertandingan. Next. Okay, next. Okey, ini saya bagi sikit strategi pembentangan hasil inovasi ya. Yang pertamanya biasanya untuk kita sebenarnya nak menghasilkan inovasi itu, apa yang kita nak hasilkan? Kita mesti fikir apa yang kita nak hasilkan. Jadi perkara yang kita nak kena fikirkan adalah penyataan masalah. Macam kita buat tesis, macam kita buat research, kita nak buat inovasi tu kita nak selesaikan masalah. So kita kena cari apakah isu besar yang mendesak yang menjadikan kita nak buat inovasi tu. Kaedah pengajaran sekarang ni, maknanya sekarang ini bentuk PDPR-nya, online dan sebagainya. Apa isu besarnya? Jadi kita cari isu besar tu, disebabkan isu besar tu kita nak menghasilkan satu idea untuk menyelesaikan masalah, itu yang kita namakan sebagai produk inovasi. So daripada situlah akan timbulnya keaslian produk. Kemudian daripada situ juga akan timbul kebolehgunaan produk. Jadi kita nak selesaikan masalah, and then kita hasilkan produk, kemudian produk tu kita nak gunakan. And then lepas produk kita nak gunakan, potensi komersial. Inilah potensi komersial. Mana boleh dikomersialkan lah di sekolah dan sebagainya. Isu nak bagi percuma, nak jual dan sebagainya itu terpulang. Kemudiannya impak keberkesanan produk tu. Jadi produk yang kita hasilkan tu kita kena uji kaji juga. Kadang-kadang kita syok kata macam best betul kita produk, tapi bila kita bagi, kita tengok sebenarnya benda tu tak berkesan dan sebagainya. So keberkesanan uji kaji tu perlu dilakukan. Kemudian pastikan jugalah kita daftar hak intelek tu, hak ciptanya. Last kali tu biasanya antara bidang inovasi, kalau pengajaran pelajaran ni adalah kriteria-kriteria yang perlu kita penuhi. Kadang-kadang ada yang tak, ada yang tak nak. Untuk kalau inovasi saya tak pasti kena tengok balik, manakah dia nak tengok. Ada tak penerbitan ataupun artikel yang kita tulis berkaitan dengan apa tajuk inovasi kita. Kemudian kita pernah inovasi yang kita hasilkan tu daripada geran penyelidikan ke tak. Kemudian pembentangan dan sebagainya. Ini benda-benda yang perlu ada. Kadang-kadang kita ada produk tapi mungkin tak ada penerbitan. So dapat emas tak boleh lah sebab dia tak fulfill kriteria tu sebagainya. Hak cipta, kebanyakan hak cipta ni ramai yang tak faham dan sebagainya. So maknanya kalau boleh mana-mana kena berbincang dengan agensi masing-masing bahawa hak cipta ni perlu didaftar supaya perkara ni ialah nanti nampak macam simple, tiba-tiba yang simple ni meletup. Simple-simple ni meletup, orang tiru produk kita dan sebagainya. Masa tu kita tak boleh katakanlah kita itu produk saya dan sebagainya sebab kita dah daftar hati intelek. So perkara ni kita perlu tahu. Okay, next. Okay, ini antara kriteria penilaian. Jadi sebenarnya kriteria ni dia berbeza mengikut pertandingan. Inovasi dia ada kriteria dia. MTE dia ada kriterianya. Pencipta dia ada kriteria dia. iTech dia ada kriterianya. UITM, ISIT dia ada kriteria. So mana-mana pertandingan ada kriterianya. Tapi secara umumnya ini adalah antara kriteria penilaian dalam konteks inovasi. Keaslian dan daya cipta, kebolehgunaan, nilai komersial, status hati intelek, penerbitan, sumbangan pada ummah. So ada 6 ni. Kalau ada 6 ni nak dapat emas, 6 ni mesti ada. Tapi kalau dah confirm dah 2 tak ada lah. Kalau mak hati intelek tak ada lah. Penerbitan tak adalah, kita pun dah tahulah nak dapat emas tak boleh. Ini antara gansa dengan perak dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang kita perlu lihatlah untuk mencapai kejayaan. Okay, next. Okay, ni contoh nilai keaslian. Nilai keaslian ni maknanya apa dia, maknanya bezanya produk kita dengan produk orang, ataupun apa dia kehebatan produk kita, apa dia nilai keaslian produk kita. Maknanya lawan tanya tu apa beza produk awak dengan produk A dengan produk B, gini sebagainya. Tapi kan tu saya kata kalau ada produk yang sama tu itu kena ada perbezaan. Tapi kalau tak ada, orang tak hasilkan produk tu mudah sikit. Dia nak bandingkan dia susah sebagainya. So kena pasti apa dia nilai, apa dia daya cipta ataupun keaslian produk kita. Okay, next. Kegunaannya. So produk kita tu kalau pengajaran pelajaran, untuk apa? Dia jadi alat bantu mengajar. Apa lagi? Boleh digunakan untuk apa lagi? Training ke, kursus sebagainya. And then apa lagi yang ada dalam kebolehgunaan ni? Boleh guna untuk siapa? Pengajar tadika boleh, sekolah rendah boleh, sekolah menengah boleh, IPT boleh, masyarakat boleh. Jadi makin luas kegunaannya, makin banyaklah faedah manfaatnya pada masyarakat. So pada saya kalau makin luas, semua orang dapat manfaat, mungkin dia punya baguslah produk tu.
Ada mungkin yang terhad untuk APT je, sekolah tak boleh. So sebab tu bila kita buat produk ni, dia kena ada label-label supaya tidaklah tertentu je, hanya golongan sasaran tertentu je boleh gunakan sebagainya. So rugilah. Ataupun kita nak buat versi lah, versi pertama sekolah rendah, versi kedua sekolah rendah, menengah dan sebagainya. Itu terpulang. Itu terpulang kepada kebijaksanaan kita. Okay, next. Nilai komersial ni sebenarnya bila produk kita, sebab sekarang ni memang sukar, bukan senang kita nak komersialkan produk kita. So kalau tak boleh, paling kurang pun nak komersialkan, kita kena gunakanlah produk kita di peringkat pengajaran pembelajaran kita di universiti, kalau di sekolah kita guna sekolah dan sebagainya. And then kita boleh share kita punya dengan rakan sekolah-sekolah lain dan sebagainya. Nilai komersial ni bukan mudah, diperlukan perbincangan. Mana kalau berkait dengan, dia kena berkait dengan agensi lah. Kalau berkait dengan Kementerian Pelajaran, pelajaran. Berkait dengan universiti, berkait dengan agensi sebagainya. So next. Ini antara perkara lah. Contoh, bila tanya bukti, apa je bukti ingat industri yang berminat dengan produk kita. So kita bagilah. Kita kena ada surat. Kalau biasanya masuk dengan universiti, mana bukti? Ada kat rumah, ada kat file. So kita tak ada lah. Itu antara benda-benda yang biasanya. Jadi juri kata, mana buktinya? So sekarang ni cerita, bila cerita, mana ada bukti? Kita mana bukti? Okey, ini antara kena ada. Kalau boleh surat sokongan, surat industri, surat kerjasama supaya nampak mana produk kita tu ada nilai komersial. Okey, next. Contohlah dalam negaranya, luar negaranya, kemudian ni status hak intelek ni, di semua agensi dia ada. Saya tak pasti kalau di sekolah, pelajar ni di peringkat sekolah ni dia ada tak buat pendaftaran hak cipta. Saya tak pastilah di peringkat sekolah, tapi di universiti ni kita biasa kan, mana-mana produk inovasi ni biasanya dia akan didaftarkan lah. So proses. So daftar ni pula dia ada yang baru nak daftar, ada yang tengah proses, ada dah granted. Jadi macam tu juga. Kalau baru nak daftar, kalau saya cek gansa lah. Dalam proses, mungkin perak. Dah granted, emas lah. Maksudnya bukan emas tu, maknanya markah tu. Kalau markah tu 10 untuk hak cipta, baru nak hantar. Ataupun tak hantar langsung. Tak hantar langsung, lagi sukar tu. Ada juri yang baik, tak apalah, bagilah gansa. Baru nak daftar, baru dalam proses. Mungkin gansa perak. Tapi nak dapat emas tu sukar sebab kita tak granted lagi. Sebab tu saya kata bukan mudah. Daftar hak cipta ni bukan mudah. Sekarang ni susah. Saya pun ada 2 produk saya nak daftar pun susah sekarang sebab Putrajaya sumpah kan tutup. Jadi nak pergi mahkamah pun kalau kita ramai-ramai pun dia nak semua. Jadi sukar sikit. Jadi perkara-perkara tu perlu dilihat lah. Tapi tengoklah kalau kriteria ni tak ada dalam inovasi tak ada masalah. Ini secara umum. Tapi baiknya adalah untuk kita kita menjaga kita punya produk kita ni. Okay, next. Okey, penerbitan. Contohnya kalau ini antara kadang-kadang dia tanya ada tak bentang seminar produk ni, ada tak masuk jurnal. So kena standby. Kalau standby kan, kalau ada bagikan dia punya tu bukti dia pun kena ada ni, bukan sekadar maknanya tulis je. Okey, next. Sumbangan kepada umat ni basic lah. Mana produk kita tu boleh digunakan untuk apa. Okey, next. Okey, tip pembentangan kepada juri. Satu, pastikan pembentangan dapat meyakinkan juri. Kita kena yakin ni. Dulu bentang memang bentuk fizikal. So mungkin ada yang gelabah dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah tak perlu risaulah. Dalam bentuk PKP ni ada baiknya. So bentang ikut video je. So buatlah pembentangan yang paling hebat dalam bentuk video presentation ni. Kemudian pastikan sesi penjurian pun berdasarkan. Okey, tak apa. Pastikan jumlah juri ni tak apa sebab dah online. Pastikan setiap juri, ini kalau dulu kalau kita masuk dengan fizikal dia memang macam ni. Tapi sekarang ni tip pembentangan yang paling penting keyakinan kita. Kadang-kadang dalam bentuk digital pun kita tak nampak, kita dapat tengok dia punya keyakinan dia tentang produk tu. Okay, next. Okay, next. Next. Okey, inilah yang sekarang ni mungkin digunakan tip pembentangan lebih pada video dan juga slide. So kena sediakan. Slide dan video ni kena susun mengikut kriteria penilaian. Kriteria penilaian ada 5. Awak letak 3. Memang tak dapatlah emas tu. Dapat mana ingat tapi emas tu. Ataupun slide pembentangan maknanya biarlah video tu tak merangkumi 5 elemen 5 elemen penjurian. Ada 4. Tak cukup. Sebab tu kita kena pastikan dalam video kita tu memang ada. Sebab juri tu tak ada masa, dia pun banyak kerja juga. Dia nak tengok ada tak? Ni ada tak? Dia titik-titik je. Itu yang sebenarnya kita kena tackle dari sudut penjurian. Next.
Okey, ini satu lagi lah strategi membendik pingat ni. Satu, pastikan projek atau produk memenuhi kriteria penjurian. Tuan-tuan perempuan kena pastikan. Produk ni yang kita nak hantar ni dah cukup. 5 kriteria yang ada, pastikan ada 5. Kalau tak 5 tak ada, maknanya bolehlah hantar. Tapi nak dapat emas tu sukar. Dapatkan penerbitan dalam bentuk ni juga kena adalah biasa jurnal dan sebagainya. Kemudian pastikan projek mempunyai keaslian yang jelas. Pastikan produk tu ada unik, ada keaslian je. Nanti juri tengok, alah ni dah biasalah. Biasalah. Biasa kita buat satu produk model kereta baru. Biasa. Atau kita buat model kereta terbang. Model kereta terbang tu yang unik tu. Apa benda lah? Apa benda yang terbang dia juri tanya. Dia nak tahu. Kalau kereta biasa dia tak nak tahu. So kena ada keunikan je. Kemudiannya, kalau biasa pertandingan ni dia dah masuk dah produk yang sebelum ni, pastikan kalau kita masuk pertandingan lain tu ada yang baru. Kemudian kalau ada anugerah-anugerah yang pernah ada, CJ yang kita menang, tunjukkan. Kemudian dapatkan surat sokongan lah, surat industri, surat cita dan sebagainya. Okay, next. Dah lama ni. Sikit lagi. Next. 5 minit lagi, Prof. Okay, next. So kalau nak cerita pengalaman saya, satu kita kena pastilah kategori, kena pastikan penjurian, elemen PNP tu kena ada lah. So saya kata kalau inovasi lebih pada elemen PNP. Kalau kita masuk iTech, masuk pencipta, masuk MTE, dia tak nak tengok elemen PNP tu. Pencipta tu mungkin iyalah. Kalau MTE tu Malaysia Technology Expo, iTech, tu lebih kepada komersial. So tengok. Kemudian video dan slide pembentangan tu pastikan memang betul-betul yang power lah. Kemudian bukti produk tu, apa dia bukti yang menyokong produk kita tu sediakan. Sebab dia nak orang menjuri, juri ni dia nak tengok banyak benda. Jadi dia tengok produk ada 10 produk, 9 produk ni sama je, tapi satu ni lain. Dah mesti orang cari yang lain. Orang takkan cari yang sama. Yang lain tu last sekali dia orang tawakal lah kan. Kalau kita dah usaha habis tu dia orang tawakal lah. Ada juga saya dapat emas, ada juga saya dapat perak, ada juga saya dapat gansa, ada juga saya bergaduh dengan juri kan. Jadi itu semua pengalaman kan. Jadi ialah juri ni berbeza. Juri ada yang juri. Kalau juri yang biasa main inovasi dia faham. Kalau juri yang tak biasa main inovasi dia lebih kepada research dan sebagainya, dia akan juri cara lain. Sebab tu kita benda ni orang kata nasib, rezeki dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni orang kata pengalaman kan. Pengalaman kita dah lama. Jadi kita dah kenal lah. Kalau juri yang dah kenal dia tahu macam mana nak dia, bukan juri kita dah kenal. Kalau juri tu memang dah biasa inovasi dia tahu dah inovasi nak tengok apa. Kalau research nak tengok apa. So ada beza antara juri yang biasa main research dan inovasi atau juri tu ada pengalaman sebagai research saja. Ada pengalaman di sudut inovasi. Itu susah sikit. Kita nak menceritakan keadaan sebagainya. Okay, next. Okay, ini antara produk-produk yang saya hasilkan lah. Saya nak share dah lama dah dari 2000 apa saya buat ni. Antara produk yang kita dah hasilkan. Okay, next. Saya lebih pada produk gamifikasi lah. Sebab saya kata dulu saya masuk pertandingan inovasi, saya bawa yang mula-mula tu. Idea, konsep. Habis juri persoal saya ni nak jual apa, nak jual saya. Alah-alah saya buatlah bentuk-bentuk gamifikasi ni mudah. Ini pengalaman saya lah. Maknanya kita nak share yang kita dapat emas, kita dapat perak, kita dapat gansa, anugerah khas. So, alhamdulillah lah dah menghasil semualah. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita buat lah. Saya buat yang penting kita buat inovasi ni kita seronok. Saya inovasi ni macam saya suka main bola. Kalau inovasi buat kalau kita terpaksa tak jadi. Inovasi ni kena buat jadi macam mainan kita. Kalau kita seronok jadi hobi syok. So tak buat tak syok. Kena macam tu. Okay, next. Anugerah inovasi. Okay, ni yang tahun ni lah saya masuk 2 je. Tak sempat kan tahun ni. Ada 2 je setakat ni. Okay, next. Ini kena ada poster. Ini yang dulu-dulu lah. Sekarang tak pasti kena check lah. Kena masuk dalam poster. Next. Poster, brochure. Okay, next. Okay, business canvas ni kena belajar. Yang ni kena belajar hasing. Tak boleh belajar dalam ni. Setiap bahagian tu kena belajar tu. So kalau ada masa nanti inovasi buat lah. Ini lebih kepada komersial lah. Ini lebih kepada komersial. Bukan lebih kepada pengajaran pembelajaran. Okay, next. Okay, ni carta alih. Next. Okey, ni gerakan akhbar lah. Kalau produk kita tu masuk surat khabar dan sebagainya, masukkan dalam slide video kita. Sebab itu adalah antara pengiktirafan dan juga penghargaan. Okey, next. Next. Okey, next. Okey, ni produk yang saya hasilkan.
So saya kalau kat luar tu saya jual RM150, semua PKP ni sekarang ni harga dia jadi RM70. Ni promosi jugalah ni. Siapa nak beli, bolehlah hubungi. Adalah kat situ ada website-nya, Insta-nya sebagainya. Okey, next, last. Saya ingat dah habis. Next. Okey, ni last kali lah, last slide. So saya fikir itu saja daripada saya. Minta maaf mana yang kurang. So kalau ada apa-apa nak buka soalan, saya serahkan balik pada Dr. Rushdah. Yes. Baik, terima kasih ya Prof atas penerangan yang sangat detail tadi. Jika kita tengok soalan, mungkin tak ada yang bertanya, ada yang kat chat lah ya Prof. Jadi Prof, apakah plan Prof ke depan sekarang? Selepas dah menang banyak tingkat ni, apa pula Prof punya pencapaian mungkin yang nak dicapai dalam 10 tahun, 5 tahun ke depan ni? Okey, kita memang sebab tu saya kata sebab inovasi ni dah jadi macam bukan kerja kita sebagai dulu mungkinlah kerja kita sebagai pensyarah, kita nak buat research dan sebagainya, tapi akhirnya inovasi ni jadi macam satu benda macam hobi saya, dia jadi hobi, dia jadi macam kita main bola, kita seronok dan sebagainya. So kalau kita tak masuk tandingan macam tak syok. Kalau macam tak ada produk, setiap tahun saya akan pastikan kita sekurang-kurangnya kita ada satu produk. And then kita sebenarnya dah tiba masa sekarang ni kita nak cari rakan-rakan, tak kisahlah di USIM di mana saja kita nak cari rakan, kita boleh kongsi ilmu sebab inovasi kita tu ilmu. So mungkin kita tak boleh nak ada benda yang kita tak boleh nak jual, tapi kita boleh share ilmu tu, orang boleh buat inovasi, orang boleh gunakan untuk pengajaran, so dia menjadi faedah lah. So untuk akan datang ni saya lebih kepada sebab kita lebih kalau kita nak share lah so share mana-mana yang minat kita nak kerjasama supaya kita dapat hasilkan, dapat membantulah nak meningkatkan taraf pengajaran-pengajaran kita. Memanglah banyak kalau kaedah pengajaran ni saya tengok banyak lebihlah 100-200 kaedah. So 100-200 kaedah ni setiap satu kaedah tu boleh buat inovasi. So saya lebih dalam konteks pengajian Islam lah. Tetapi tak mustahil lah kita boleh buat banyak lagi benda-benda yang kehadapan. So sebenarnya InsyaAllah lah banyak lagi dalam planning saya. Cuma kita seronok bila kita buat inovasi tu. Saya bukan niat nak menjual, saya bukan niat sangat nak menguntung. Tapi kita nak cari, sebenarnya kita nak cari dana untuk kita buat inovasi. Inovasi ni sebenarnya nombor satu, kalau tak ada duit tak boleh. Betul Prof. Tidak kena ada duit. So, mana-mana bos-bos besar, universiti mana-mana sekolah kena sediakan dana. Yang bukan senang kita nak buat. So kita kena korban. Kalau anda betul nak, kena korban. Kita kadang kita mohon dana ke inovasi universiti sebagainya, dia reject sebagainya kan. So tu juga. Kita kata bukan orang faham inovasi. Kalau orang tu faham inovasi, bos besar faham inovasi, dia akan bagi dana. Dia tak, ada yang tak faham, dia susahlah, tak percaya dan sebagainya. So kalau nak kena korban. So duit tu kena ada. Sebab kita nak hasilkan. Bila kita masuk pertandingan tu kan kita nak hantar barang tu. Yalah barang tu kita nak bagi nampak prototype tu. So nak hasilkan prototype tu mungkin beribu juga. Jadi benda ni, so kita kena sediakan duit, kemudian kena korban sikit duit, dan insyaAllah lah, kita niat kita nak share ilmu, nak kongsi ilmu di luar sana. So bila saya hasilkan inovasi, ada yang kadang beli produk saya, dia mesej, baguslah, terima kasih lah buat kan. Jadi sebenarnya yang tu menyebabkan saya tak berhenti nak buat. Sebab orang suka, kita suka orang dapat ilmu, kita pun seronok yang benda tu. So itulah saya nak share bersama-sama rakan-rakan yang ada dalam Zoom ni pada hari ni. Okey. Baik Prof, ada permintaan daripada peserta yang minta untuk dapatkan slide Prof. Boleh dikongsi ke Prof? Nanti kita beritahu ke dia lah. Okay. Kita akan beritahu kat urus dia lah nanti. Alright. Allah tak ada masalah. Tapi kita akan beritahu melalui inilah urus dia nanti. Baik. Okey, saya ucapkan terima kasih ya kepada Prof. Dr. Azman bin Abdul Rahman daripada USIM atas perkongsian beliau yang sangat detail dan sangat menarik tadi. Jadi kita harapkan daripada tips yang di-sharekan dan dikongsi tadi boleh menjadi inspirasi kepada semua peserta untuk sama-sama menampilkan idea dan juga menampilkan idea inovasi yang lebih terkehadapan selepas ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi Prof kami ucapkan. InsyaAllah kalau ada lagi peluang kita akan jemput lagi Prof. Harap datanglah ya Prof. InsyaAllah, terima kasih. Saya minta undur diri dulu. So kalau ada apa-apa pun boleh je email atau mesej saya, tak masalah. Sebab kita seronok, kita bila berkongsi ni kadang-kadang benda yang kita boleh ni lah menambahkan ilmu. Orang bertanya tu boleh menambahkan ilmu, tu kita seronok. So terima kasih sekali lagi kepada UKM, kepada penganjur. Semoga berjaya ke inovasi pada tahun ni dan kita harapkan maknanya
penyertaan tu makin bertambah dan akan wujudlah mana inovasi-inovasi yang kita pun tak jangkakan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih. Baik, jadi saya mengharapkan agar semua peserta dan juga pada hari ini dapat memanfaatkan apa sahaja yang Prof telah kongsikan sebentar tadi ya. Baik, sekarang tanpa membuang masa, kita jemput pula kepada pembentang ataupun pemenang inovasi yang seterusnya, iaitu Dr. Zalani binti Harul. Beliau adalah pensyarah di program terapi cara kerja Fakulti Sains Kesihatan dan kemenangan beliau adalah dalam Movement and Function Assessment MFAK, inovasi untuk pembelajaran aktif. Kami persilakan Dr. Zalani untuk memulakan perkongsian. Terima kasih. Oh, minta maaf. Okey. Assalamualaikum. Okey, dan juga selamat petang semua. Terima kasih kepada Dr. Rushdah Hilma dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. yang berbahagia Dr. Muhammad Nasir Selamat, penolong Dekan Pengajaran dan Citra, kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman saya dalam keinovasi yang lepas. Nampak ke slide saya ke tak? Nampak. Boleh nampak. Ya? Okey. Dia nampak betul. Terima kasih. Okey, saya buat slide show. Okey, right. Okay, saya sebenarnya ada beri tugasan pada petang ini adalah untuk bercakap tentang 3 perkara, iaitu pertama, pengalaman dalam keinovasi 2020, bagaimana saya mendapat idea untuk keinovasi tersebut dan juga apakah rahsia kejayaan saya dalam keinovasi 2020. Jadinya berdasarkan kepada tajuk itu, skop yang perlu saya kongsikan pada petang ini, saya cubalah sebab kalau berbanding saya dengan Prof memang sangat tak boleh dibandingkan lah, sebab saya baru saja dalam bidang inovasi dan juga pertandingan ni. Jadinya kekurangan tu saya mohon maaf daripada awal. Okay, right. So untuk perkongsian kejayaan saya, okay, izinkan saya mengimbau sedikit tentang keinovasi yang pertama saya masuk, iaitu 2019. Kenapa saya suka berkongsi di sini, kerana inilah titik tolak menyebabkan saya rasa lebih bersemangat untuk terus mengambil bahagian. Okay, sebenarnya nak masuk ini pun bukanlah sesuatu yang mudah bagi saya yang baru, tetapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Dekan Penolong Dekan Citra FSK, itu Prof Rohi, yang banyak memberi semangat lah untuk saya mencuba. Okay, so sebenarnya pada ketika ini memang rakan-rakan pun berkata memang ada produk boleh dibawa, tapi saya rasa mungkin strategi di sini ialah sebab saya pada ketika ini saya memilih di bawah kategori penilaian. Jadi itulah pengalaman saya. Seperti yang Prof share sebelum ni, itu 2019 kita masih menggunakan poster dan kita bentangkan. Okay, walaupun saya bawa produk-produk tu dan juga poster, tetapi disebabkan di bawah kategori penilaian, dia punya saya belajar banyak di mana soalan juri itu memang sangat detail. Okay, di sampingkan apa yang Prof terangkan tadi, keperluan-keperluan dari segi penerbitan, okay, dan juga jika ada IP, okay, tapi yang ditanya juga ialah tentang proses itu sendiri. Maknanya adakah penilaian ni berapa persen, adakah penilaian melalui
diluluskan sebelum ni bagaimana? Adakah melalui proses kelulusan oleh pihak fakulti ke atau pihak PPA? Jadi detail-detail itu semua yang mana kita tak expect juga akan ditanya, so memang itu yang ditanyalah. Jadi saya belajar banyak dan daripada situ juga saya masa tu kita ada peluang tengok dari boots ke boots, jadi memang kita nampak daripada situ apa yang menyebabkan kategori-kategori atau ciri-ciri produk tu yang boleh menyebabkan dia menang emas. So dari situ jadinya kita belajar banyak dan menambah lagi semangat untuk perbaiki. Jadi itu pengalaman saya yang sebelum inilah. Kemudiannya pada Inovasi 2020 yang lepas, kami mempertaruhkan produk kami iaitu Movement Function Assessment Kit, which is MFAK. Alhamdulillah kami dengan strategi dan persediaan daripada pengalaman sebelum itu, kami cuba sediakan apa yang diperlukan untuk memenuhi kriteria bagi memang saya berharap pada masa itu kita dapat emas lah, kumpulan kami akan dapat emas. Tapi saya tidak harap untuk dapat apa-apa nombor ke yang teratas. Aim kami ialah cuma emas kalau boleh kan. Jadi saya rasa semua orang kalau masuk pun akan pertandingan akan untuk target yang lebih yang terbaik. Right. So alhamdulillah kami dipilih emas. Kemudiannya bila dibuat pengumuman, mengatakan dapat tempat yang kedua, memang ini kira bonus lah untuk kami. So ini ahli kumpulan kami, itu saya dan dua postgraduate GRA. And then kita ada Dr. Masni dan juga Dr. Hanif bersama dalam kumpulan. Right. So idea bagaimana nak dapat inovasi ni tentang alat MFAK ini tercetus. Sebenarnya berdasarkan kira saya join UKM saya lama di industri. Saya bekerja sebagai occupational therapist di hospital. Mungkin mana yang sebahagiannya ada yang mungkin sedikit yang tidak berapa begitu sure apakah itu occupational therapist. Mana kami ni ialah kalau di hospital tu kita adalah ahli terapi cara kerja yang memang fokus dalam rehabilitasi untuk membantu membantu semua lapisan pesakit tak kira umur, pada kanak-kanak hingga orang-orang orang tua, dan juga mereka yang sama ada mengalami masalah fizikal, emosi dan juga mental, membantu mereka untuk berdikari dalam aktiviti harian mereka, melalui sama ada melalui teknik-teknik tertentu, alat-alat adaptasi, dan juga pendekatan strategi yang bersesuaian dengan keperluan pesakit itu sendiri. Jadi base pada berdasarkan kepada pengalaman klinikal juga, saya ini lebih kepada kanak-kanak terperdasar learning disability. Jadinya kanak-kanak ini yang menyebabkan menariknya ialah mereka lebih diketahui atau lebih dikenali kerana mengalami masalah dari segi pembelajaran, itu dia learning skills. Tetapi sebenarnya bila mengetahui dan melakukan penilaian secara lebih detail, mereka juga terdapat cabaran dari segi pergerakan, iaitu motor halus, motor kasar dan juga keseimbangan, dan ini menyumbang kepada gangguan kefungsian mereka dalam aktiviti harian juga. Jadi ini adalah aspek yang kadang-kadang tu seringkali terlepas pandangkan bila kerap difokuskan kepada kekurangan ataupun cabaran mereka dari segi akademik. So dari segi klinik dan juga dari segi penyelidikan. Bila kita nak melakukan penyelidikan pada kanak-kanak ni, selalunya kita akan bergantung kepada alat-alat di luar. Dan alat-alat di luar maksudnya alat-alat yang diimport daripada luar negara, dan seperti yang kita semua maklum, kosnya memang dah
begitu mahal. Okey, dan juga bila kita nak buat penyelidikan, setiap kali kita nak buat penyelidikan tu memang kita terpaksa untuk beli borang mereka. Okey, memang it's really required cost lah. Okay, jadinya macam terfikir bagaimana kita ni sepatutnya kita develop, bangunkan kita punya assessment yang sendiri, okay, berdasarkan populasi di Malaysia tu sendiri, which is more culturally sensitive, less cost, okay, dan juga lebih mudah. Kita masa tu fikir lebih mudah supaya parents dan juga teacher juga boleh gunakan alat ini. Okay, so jadinya bila dari pengalaman tu kita dapati memang mereka ni ada masalah dari segi motor halus, okay, untuk penggunaan menggunting, untuk buttoning, okay, yang memerlukan koordinasi, okay, dan juga sometimes bilateral coordination, okay. Dan ini sedikit ini akan menyumbangkan kepada pelajar-pelajar ni akan jadi lebih rasa rendah diri, okey, dan juga masalah self perception. Jadinya kita kalau boleh kita nak cegah lebih awal pada ini berlaku. Jadi based on that lah kita come up with this idea. So to address, to develop satu assessment yang lebih sesuai dengan culture kita. Okay, contohnya kalau kita gunakan yang daripada luar negara macam untuk aktiviti harian tu banyak saja item-item yang memang tidak bersesuaian. Okay, so dari segi based on that lah timbulnya idea untuk kita buat ataupun develop this MFAK. Okay, so saya boleh simpulkan di sini bila kita macam saya beritahu tadi, bila di klinik, okay, inilah yang dihadapi oleh kami sebagai clinician. Okay, kalau kita nak ukur di samping apa yang saya sebut tadi, kos mahal, okay, kita import dan not culture sensitive, kita juga memerlukan pelbagai alat untuk mengukur because kita ada untuk functions lain assessmentnya. Kemudian kita perlukan untuk gross motor, untuk fine motor dan juga untuk balance. Okay, so that's a problems lah. And then okay, so bila kita gunakan peralatan yang lebih, dia jadi time consuming. Kalau satu peralatan tu memerlukan setengah jam, bila kita gunakan 3 atau 4 dia akan jadi lebih. Okay, and then biasanya kalau peralatan yang sebegini memang memerlukan training, okay, dan selalunya profesional yang akan conduct. Okay, jadinya parents memang terpaksa rely 100% lah kepada profesional untuk lakukan penilaian. So based on that lah kita come out dengan MFAK. So sedikit latar belakang teknologi yang merujuk kepada penilaian yang kita gunakan. Macam kita ada movement assessment battery for children. So this one untuk more focus for the fine motor ataupun upper limb functions. Okay, then we have this pediatric evaluation, okay, disability inventory. This one lebih kepada untuk functional, okay. And then this one untuk gross motor. Okay, this is some of the assessment yang biasa, okay, digunakan dan semuanya adalah diimport daripada luar negara. Okay, so penilaian yang idea ini kemudiannya kita bawa dan kita masukkan dalam grant mesti sebelumnya lah. Okay, sebelum saya masuk untuk universiti ini memang bermulanya ini adalah melalui kita apply grant science fund, kemudian kita dapat, okay, then based on that dengan adanya keuangan daripada grant itu kita berjaya menghasilkan MFAK. So dengan MFAK dia adalah lebih menjimatkan masa, okay, dan dia adalah satu alat yang komprehensif. Dia menggabungkan komponen movement iaitu fine motor, gross motor dan balance, juga function. Okay, right, and then we develop specific scoring system untuk MFAK. Then no need sophisticated training, tak perlu software, dan kita juga ada manual
assessment, yang kita develop untuk boleh simple and boleh digunakan oleh bukan sahaja oleh profesional terapis, tetapi juga boleh digunakan oleh guru dan juga parents. So mungkin saya share untuk video yang 3 minit video yang saya buat untuk pertandingan yang lepas. Sekejap, dengar sound ke? Dengar. Okay, good. Alhamdulillah. So, tadi dengar, tadi tak dengar dah? Sekarang dengar? Tak dengar. Tak dengar dan tak keluar apa pun. Tak ada, doktor? Tak dengar ya. Okay, saya sebentar ya. Saya stop sharing dulu. Itu tadi adalah video yang saya sediakan untuk pertandingan K-Inovasi yang lepas. Okay, sekarang nampak tak slide semula? Tak ada, tak ada. Belum. Never mind. I reshare. Okay. Minta maaf ya. Okay lah. Betul, boleh. So kemudiannya sebentar ya. Okay. So rahsia kejayaan. Okay. So this is task yang ketiga sebenarnya, rahsia kejayaan. Okay. Sebenarnya bila kita cakap rahsia kejayaan, saya rasa semua orang ada masing-masing punya rahsia kejayaan yang faktor-faktor yang membantu kejayaan masing-masing. Tapi saya rasa secara keseluruhannya tiadalah rahsia, terlalu rahsia pun, sebab bila kita memenuhi semua kriteria yang ditetapkan untuk mendapat emas tu, insya-Allah lah maknanya
rahsia tu sebenarnya telah terbongkar pun lebih awal lagi dia punya kriteria tu. Okey, jadinya apa yang saya sharekan di sini ialah bukanlah rahsia tetapi kepada lebih apa yang saya lalui sendiri bila saya masuk pada K Inovasi 2020 yang lepas. Okey, okey, so yang pertama bagi saya ialah yang penting ialah produk itu sendiri. Okey, produk inovasi itu sendiri memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan dalam satu-satu pertandingan inovasi itu. Bagaimana di sini kita macam Prof tadi kata, kita kena fikirkan produk apa yang bersesuaian untuk satu-satu pertandingan yang kita masuk tu. Okay, contohnya di sini bila kita kata perlukan publication, okay, kita penolong diakan kita memang perlukan citra Prorohi memang bagi selalu bagi semangat dan juga memaklumkan kepada peserta-peserta apakah kriteria-kriteria yang perlu diambil kira bila kita nak pastikan kita dapat emas. Target kita untuk emas. Jadi ni kriteria-kriteria yang kita perlu penuhi. So macam Prof kata, memang kalau untuk emas tu strategi tu bukanlah dalam sebulan dua. Okey, memang kita perlu masa yang lebih sebab dan kita usaha untuk penuhi macam untuk proses IP itu sendiri kan. Okey, jadi untuk publication. Okey, dan juga dari segi produk di sini saya sediakan masa saya bawa produk tu sendiri, okay, peralatan tu walaupun 3 minit untuk presentation tu, tapi kami bawa juga untuk sebagai bukti yang mana masa soal jawab juga panel pun boleh ada kesempatan untuk tengok. Okay, so kita bawa buku manual kita bawa borang yang kita telah banner, kemudian kita bawa beg peralatan MFAK itu sendiri, okay, kita bawa CD yang memang kita telah buat. Okay, kemudiannya dari segi produk tu memang sesuatu yang penting untuk kita fikirkan dan kita kukuhkan kriteria-kriteria tu cuba penuhi untuk dapatkan emas tu. Itu yang kami lakukanlah. Kemudian yang itu akan membawakan kepada strategi. Okay, akan bawa strategi kita lah bagaimana kita nak bagaimana kita nak capai, okay, tak nak penuhi kriteria-kriteria tersebut. Itu kita perlukan strategi dan juga bila kita dalam permulaan bila ada idea tu kita juga perlu ada strategi dalam memilih tim, okay, pasukan kita untuk kita sama-sama berada dalam susah, senang, gembira untuk memenuhi, untuk menempuhi perjalanan nak mencipta tu bukan satu yang mudah lah. Okay, memang lebih-lebih lagi kalau macam produk kami ni melibatkan input daripada parents, melibatkan pihak sekolah, terlibat dengan Persatuan Disleksia yang mana kita juga terikat dengan masa mereka. Okay. Sebab tu kadang-kadang untuk parents kami jumpa hujung minggu bila parents free, tidak semestinya waktu office hour. Jadi saya memang bersyukurlah kita ada 2 GRA yang memang very committed dan saya bersyukur dengan itu. Okay, so teamwork juga adalah satu faktor yang memainkan peranan penting. Sorry, kenapa dia? Minta maaf ya. Okey. Kemudiannya faktor yang utama juga ialah sokongan fakulti. Saya tidak nafikan fakulti banyak memberi sokongan dan galakan, insentif juga pada pemenang. Kita tak perlu bayar penyuran tu pada pemenang. Okay, and then kita ada macam Prorohi akan sentiasa available kalau kita untuk minta untuk rujukan ke untuk apa. Dan saya pasti macam di FSSK sendiri ini adalah salah satu usaha yang dilakukan memberi sokongan kepada para pensyarah, para penyelidik, para pencipta, okey, memberi semangat pada mereka, memberi panduan, memberi ilmu, okey, perkongsian untuk lebih bersemangat untuk memasuki pertandingan ini. Ini adalah salah satu bentuk sokongan yang dilakukan. Okay, dan satu lagi faktor yang saya rasa sangat penting juga ialah motivasi diri.
Okay, motivasi diri itu sendiri. Sebab saya bercakap bagi diri saya. Okay, sebab pada ketika ini memang saya memegang jawatan ketua program, jadi memang agak mencabar juga untuk saya untuk adjustkan, okay? Dan dengan komitmen keluarga, semua orang pun ada, saya pasti. Tapi yang saya ingat lagi ialah bila saya hantar, kita diminta untuk 3 minit video ni adalah yang barulah macam Prof katakan formatnya. Tapi saya ingat sangat yang masa saya on the way nak pergi masa tu menunaikan umrah, on the way ke KLIA, masa itulah saya submit saya punya video untuk 3 minit tu. Tapi saya berjaya juga siapkan sebelum saya pergi sana. Masa tu macam agak kata orang masa tu persediaan, kemudian dengan komitmen lain dengan nak menyediakan video tu memang memerlukan juga cabaran juga, tapi alhamdulillah saya tekadkan diri juga untuk siapkan juga sebelum saya pergi. Tapi alhamdulillah telah berjaya. Kemudiannya yang macam Prof kata tadi, Prof share dengan kita ialah apa yang penting yang kita rasa lebih bermakna ialah bukan setakat kita dapat emas, okay, bukan kita dapat sijil, okay, tapi ialah apa yang kita sumbangkan kepada masyarakat. Okay, macam sekarang kita alat-alat tu macam penilaian tu dan juga borang penilaian itu telah digunakan oleh pelajar, okay, dalam pengajaran terutama di klinik, okay, dan juga dapat menyumbangkan kepada untuk ibu bapa. Okay, salah satu saya boleh sharekan ialah student dapat feedback, parents sangat rasa puas hati dan seronok dengan borang yang kita ada, which is comprehensive, dan dirasakan dapat membantu untuk dia panduan untuk parents tu bagi melatih anak dia dalam keberdikaryan aktiviti harian dia. Itu saya rasa lebih bermakna, more meaningful to me lah, the contribution sudah not only to the students but also pada society untuk pesakit yang memang kita tahu ibu bapa ni memang memerlukan panduan, okay, untuk melatih anak-anak special mereka. Okay, saya rasa itu saja dari saya dan saya ucapkan selamat maju dan all the best untuk Kinovasi 2021. So for that, thank you so much untuk sudi mendengar perkongsian yang sedikit daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Zalani yang saya ucapkan atas perkongsian tadi. Ada soalan ni Doktor? Doktor, adakah sekarang ini produk doktor ini sedang dikomersialkan untuk dipasarkan di pasaran yang bukan saja di Malaysia lah ataupun di seluruh dunia? Ada tak perancangan ataupun sudah pun ada produk tu? Okey, terima kasih Dr. Ishta dan terima kasih pada yang bertanya. Okey, memang itu antara salah satu harapan lah dan target kami. Cumanya bila kita bercakap tentang satu produk penilaian ni, kita kena ambil kira keperluan produk tu untuk lebih ke tahap yang lebih ke satu tahap lagi yang mana dia lebih sesuai untuk dikomersialkan, iaitu di mana sekarang ni kita belum ada kita panggil norms, okey, maknanya kita tidak ada norma rujukan pada pencapaian ataupun skor yang diperolehi oleh seseorang kanak-kanak tu. Okey, jadinya kita boleh cuma gunakan untuk initial assessment dan juga second assessment, the following assessment untuk dapat tengok dia punya perubahan saja. Tapi norms tu kita belum develop lagi. Okey, tapi kita telah ada untuk yang, sebab kita ada dua komponen besar di sini dalam produk ni, which is one is a movement, satu lagi ialah aktiviti harian. Yang aktiviti harian tu sekarang kita dah bergerak kepada cuba untuk, kita belum dapat dana besar lagi tapi kita buat secara sedikit-sedikit melalui projek undergrad, kita cuba untuk collect. Sebab sekarang ni dengan PKP memang agak mencabar, kita pun terpaksa convertkan kepada online borang tu untuk boleh kita collect data. Tetapi untuk bahagian movement tu belum lagi sebab
Satu macam saya akuilah untuk kekangan data tu geran tu keuangan, dan satu lagi situasi sekarang pun memang tidak membenarkan dia untuk digerakkan sebab dia memerlukan penilaian face to face secara physical contact lah, dengan sekolah pun tutup, klinik pun buka dan on and off. So insyaAllah doakan ianya akan tercapai lah. Terima kasih. Terima kasih doktor. Dia untuk saya satu benda yang sangat sebenarnya membuka mata saya lah. Perkara-perkara yang seperti ini kan boleh membantu kanak-kanak dan juga ibu bapa lah. Baik, saya rasa baik doktor, terima kasih atas perkongsian doktor yang sangat-sangat bermanfaat, dan saya harap tips-tips yang doktor kongsikan tadi akan menjadi mungkin inspirasi ataupun mungkin ikutan idea kepada Hari Raya Hari Raya dan juga bakal peserta Inovasi 2021 nanti. Sekali lagi doktor, terima kasih dan tahniah atas kemenangan untuk kategori inovasi tahun 2020, dan kami sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat menghargai masa dan juga peluang yang doktor sudi berkongsi dengan kami. Sekali lagi doktor, terima kasih daripada pihak kami. Tapi kalau boleh doktor tunggu sampai habis lagi, kita dah ada sesi ambil gambar nanti doktor. Okay. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okay. Baik, sekarang kita akan pergi ke pembentang yang seterusnya yang tidak kurang hebatnya juga ya. Beliau bidang beliau adalah bidang kerja sosial, dan takjuknya adalah kaedah pembelajaran aktif dalam PNP kerja sosial dan perundangan sosial melalui pelaksanaan kempen kesedaran berkaitan perundangan sosial. Beliau adalah Dr. Nusaadah Muhammad Aun, bukan asing pada saya kerana kami sudah satu fakulti dan juga satu pusat pengajian. Tanpa membuang masa ya, mari kita sama-sama menjemput kepada Dr. Nusaadah untuk berkongsi rasa kejayaan dan juga tips yang untuk inovasi 2020 yang lepas. Silakan Dr. Nusaadah. Terima kasih sahabat saya Dr. Rushdah Helma. Yang bahagia Dr. Muhammad Nasir dan juga rakan-rakan panel, Prof Azman daripada USIM dan juga Dr. Zalani daripada FSK, serta rakan-rakan partisipan untuk sharing, untuk sesi sharing pada hari ini. Okey, so ini adalah slot yang terakhir. Kalau ikutkan masa yang diberi pada saya adalah 30 minit juga, tetapi saya cuba untuk tidak sampai 30 minit. Slide saya pun memang simple saja. Okey, saya cuba share dulu skrin. Suara saya jelas ya? Doktor, boleh dengar jelas. Okay. Boleh nampak ke? Doktor, belum lagi. Sekejap lagi kot. Ada keluar tak? Belum lagi doktor. Ada mungkin. Tengah loading ke? Apa doktor? Tengah loading ke tak? Tak keluar ke? Tak nampak lagi doktor. Dia mungkin sistem isu ke apa. Ataupun nak minta setia tolong agaknya mungkin tapi saya co-host kan? Ya, doktor co-host lah. Monitors okey. Sekejap. Okay. Kadang-kadang di sistem ni dia mungkin tak berapa familiar, kena log out and then masuk keluar balik. Okey. Dah keluar dah doktor. Okey. Alright. Silakan doktor. Terima kasih. Okey, so perkongsian saya adalah, kalau tadi kita tengok kepada perkongsian lebih kepada produk inovasi, tetapi saya sebenarnya adalah lebih kepada kertas kerja, which is kalau ikutkan kepada kemenangan tersebut adalah kemenangan yang saya tidak aim sebenarnya, tetapi saya buat ikut rubrik yang telah diberi oleh pihak penganjur lah ya. Okey. So saya memenangi pembentang kertas kerja terbaik bagi gugusan sastra
pada Kinovasi tahun lepas. Okey, mungkin saya share lah beberapa tips yang saya fikir boleh bagi manfaat kepada peserta dan juga bakal calon yang akan involve dalam Kinovasi tahun ini. Okey. So jadi apa dia tips untuk penulisan makalah bagi Kinovasi ni, kan? Okey, jadi penulisan mesti berdasarkan kepada tema yang diberi. Itu yang pertama. Tadi Prof Azman pun ada cakap, okey, kena tengok apa tema, apa kategori yang kita nak masuk tu. Okey. So apa tema yang sesuai? Jadi pada tahun ini apa tema? Ada 4 tema tak silap saya yang diberi oleh pihak pengajar. Jadi kita nak masuk tema yang mana? Kena pastikan tema kita masuk itu adalah yang berkenaan dan dia mesti bersesuai dengan tema umum oleh pengajar tersebutlah. Okey. So kalau tengok kepada Kinovasi tahun ini, dia lebih kepada pembelajaran kepada PDP yang tanpa sepadan. So maksudnya apa-apa pun kena online lah, kan? Okey. So itu yang pertama, penulisan mesti berdasarkan kepada tema yang diberi. Okey. Yang kedua adalah sesuaikan teori dengan kaedah PDP yang digunakan. Maksudnya macam tajuk saya adalah berkenaan dengan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif pada tahun lepas adalah dimasukkan di dalam tema di bawah salah satu subtema. Jadi saya sebab itu pada tajuk saya akan tunjuk apa tajuk kertas kerja saya. Jadi pada tajuk saya itu saya letaklah pembelajaran aktif PDP. Okey, kemudiannya dalam bahagian pengenalan tu kena ada teori. Teori apa yang kita guna untuk dalam kaedah pembelajaran aktif tersebut. Adakah teori macam saya buat kepada kempen kesedaran perundangan sosial. Okey. Jadi teori apa yang bersesuaian? Jadi saya masukkan teori berkaitan dengan teori pemasaran sosial. Okey, jadi saya study sikit tentang teori pemasaran sosial, memang itu yang saya nampak sangat bersesuaian sebabnya dia tentang awareness mengenai kesihatan, mengenai perundangan juga, mengenai persekitaran, kan. Okey. Jadi saya guna teori tersebutlah. Okey. Seterusnya adalah ikut format. Okey, saya perhatikan bila saya tengok orang lain punya ni, sebenarnya baiknya Kinovasi ini adalah dia dah bagi pada kita rubrik tu siap-siap dah. Jadi kita follow je rubrik tu. So kita follow, dia dah bagi format kertas kerja, kita ikut je format kertas kerja tu. Kalau dia cakap dia nak extended abstract, 3 muka surat. So kita bagi 3 muka surat, jangan bagi lebih. Kalau dia cakap 2-3 maksudnya minimum 2 lah, kan. Okey. So maksudnya kita ikut format. So bila kita dah ikut format tu, kita tengok balik dia punya rubrik pemarkahan tersebut. So tengok kepada rubrik pemarkahan ni, saya share, mungkin nanti saya akan share apa dia punya rubrik dia. Jadi dia ada tau untuk markah bagi pemarkahan. Kalau Kinovasi tahun ini 50% memang semata-mata kepada konten, iaitu konten itu adalah daripada makalah juga, daripada kertas kerja yang kita tulis tu, ya. Okey, so penting tengok kepada rubrik pemarkahan yang telah diberi oleh pihak penganjur, ada di website K-Aktif. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah sebahagian daripada kertas kerja. So tajuk saya adalah kaedah pembelajaran aktif dalam PMP Kerja Sosial dan Perundangan Sosial melalui pelaksanaan kempen kesedaran berkaitan perundangan sosial. Okey, so apa yang saya buat adalah dia berdasarkan kepada kursus yang saya ajar kepada pelajar diploma pasca sarjana kerja sosial. So kita namakan untuk kursus apa. Okey. Jadi mungkin kita ada pernah masukkan juga untuk pertandingan yang lain. Okey, untuk pertandingan yang berkaitan dengan Kinovasi bagi kursus yang sama, so kita boleh masukkan. Okey, dan masukkan juga di hasil dan perbincangan. Ini penting juga sebabnya ada pemarkahan di sini, dan bagaimana kita membahagikan kumpulan, bagaimana awareness kempen tersebut, kaedah pembelajaran tersebut
kita laksanakan. So bagaimana apa kriteria pemarkahan, bagaimana penilaian. So kita masukkan je lah dalam bahagian hasil dan perbincangan. So ini memang ikut kepada format yang penganjur beri. Okey. Dan sekiranya ada penghargaan ke ataupun ada yang nak inform ke, masukkan di dalam kertas kerja tersebut. Jadi macam untuk khusus ini saya masukkan Institut Sosial Malaysia juga, disebabkan oleh Institut Sosial Malaysia yang menanggung pembelajaran dan juga program diploma pasca sarjana kerja sosial, serta tempat di mana kempen awareness itu berlangsung. Jadi saya masukkan pengurusan terminal bersepadu Selatan. Jadi kita masukkan dalam tu, dan kita cakaplah di dalam TBS ini bukanlah yang kita telah menjalankan kerjasama dengan TBS ini beberapa kali. Okey. Itu adalah mengenai makalah. So yang kedua adalah tips untuk pembentangan. Pembentangan pun kita ada juga, dia punya pemarkahan dia. Okey. So masa bentang dia akan menilai dari segi kemahiran komunikasi. Bagaimana kita communicate apabila kita bentang tersebut. Bagaimana kita menjawab soalan-soalan yang diberi. Okey. So soalan-soalan tu saya ditanya soalan tentang bagaimana membuktikan bahawa program kempen tersebut berjaya. Okey. So saya menjawab bagaimana saya ukur penilaian, bagaimana penilaian dibuat. Dan di setiap kumpulan yang saya telah bahagikan, wajib sediakan istilah macam guestbook lah. So guestbook tu bukanlah seperti kita pergi rumah orang kahwin ucap tahniah tak. Tapi dia punya guestbook itu adalah apa manfaat yang telah diperoleh, sama ada dalam bentuk buku ke ataupun dia letak dalam bentuk macam backdrop, ada pokok ke, kemudian ada tulis note ke, so dia tampal lah dekat situ kan. So saya tunjuklah gambar-gambar apa yang orang awam hadir semasa di kumpulan-kumpulan berkenaan tersebut. Jadi saya share itu. Jadi benda tu dia akan nampaklah yang kita ni memang buat benda tu kan. Okey. So seterusnya adalah dari segi ketepatan masa. Kalau dia cakap 10 minit pembentangan ke 5 minit pembentangan ke, so memang 5 minit. So macam saya akan pergi lajulah. Slide saya pun memang sikit je. So saya tahu saya jenis akan buat slide sikit, tapi saya akan ingatlah benda yang saya nak cakapkan. Okey. So ikut format sama juga macam makalah tadi, ikut format dia. Ada apa yang poin yang penting itu yang kita masukkan, jangan two wordings dalam setiap slide tu. Dan last sekali adalah rujuk rubrik pemarkahan. Tu saya ulang sekali, rubrik pemarkahan itu sangat penting. Jangan terlepas pandang. Okey. Ini adalah rubrik penjurian pembentangan kertas kerja untuk K-Inovasi 2021 ni lah. Tu tadi saya cakap. Dia mesti berdasar, kalau tengok kepada kandungan ini 50%. So kita punya makalah itu sebenarnya sangat penting. Dia akan tengok metodologi, keaslian penyidikan, impact kepada masyarakat. So impact kepada masyarakat tu macam awareness, campaign awareness tu memang nampaklah impact kepada masyarakat kan, sebabnya kita buat dekat TBS, sebelum tu kita pernah juga buat di Precinct 16 Putrajaya, sebelum tu kita pernah buat di FSSK. So ada dia punya objektif dia. Okey, kesesuaian ketepatan kertas kerja dengan tema, tu tadi saya kata kena sesuaikan dengan tema penganjur dan juga subtema mana kita nak masuk. Okey, tengok untuk ketepatan masa pembentangan 10 markah. It's a lot tu, 10 markah tu. Bukannya 5 markah ke, 10 markah. So dalam sesi soal jawab, kebolehan menjawab persoalan penilai dengan baik, kebolehan menjawab persoalan penilai dalam masa ditetapkan. Kalau dengan 10 minit adalah Q&A, so 10 minit adalah Q&A. So slide ini saya rasa kalau lecturers ni dia memang boleh buat slide yang sangat menarik. Kualiti slide pembentangan, animasi kontra warna font semua tu, itu adalah kelebihan pensyarah lah untuk bagi naik, bagi menarik sesuatu slide lecture tersebut kan. Okay.
So rubrik ini bila kita menulis makalah dan juga bila kita nak bentang mesti ikut kepada rubrik kriteria penilaian ini ya. Okey. So ini saja slide saya pada perkongsian. Saya harap dia memberi sedikit manfaat kepada peserta pada hari ini. So, macam saya cakap tadi, dah pukul 4.30 tadi saya cuba pergi laju. Saya tahu dah petang sangat kan. Okey, so ini adalah sebagai gambar dan sebenarnya yang memberi semangat kepada saya juga adalah pensyarah di FSK yang merupakan mak saudara saya juga, sebabnya dia memang every year dia akan involve dalam inovasi. So kita minta lah sikit tips kan, okey, macam mana nak tulis dengan baik, sebab sebelum ni saya tak masuk untuk kertas kerja, saya masuk kepada poster kan dulu sebelum tahun 2020 lain dia punya konsep dia kan. Okey, so saya minta tips jugalah ya kepada beliau. So last but not least, terima kasih dan semoga berjaya. Okey, itu saja Dr. Rushda. Baik, terima kasih Dr. Nusada atas pembentangan untuk kategori kertas kerja ya. Dia sedikit berbeza dengan dua pembentangan yang lepas, kerana yang dua yang lepas tadi dia berbentuk lebih kepada apps, games dan juga alatan ya, ataupun kit. Jadi Dr. Nusada, mungkin saya boleh tanya satu soalan lah ya. Dr. Nusada rasa apakah sebenarnya faktor-faktor sampingan yang nampaknya macam kita rasa macam mungkin tak penting sangat, tapi sebenarnya ialah membantu ataupun menentukan kemenangan doktor pada masa itu. Mungkin doktor boleh share sikit ke? Okay. Faktor sampingan lah kan, mungkin disebabkan oleh teamwork. Okay, macam saya menulis bersama juga dengan ahli lain, lecturer lain, Dr. Jana dan juga Dr. Nur Huda. Jadi bila saya dah siap tu, saya dah siap kertas kerja tu, saya minta jugalah komen kan sekiranya ada. So bila kita nak submit tu betul-betul dalam keadaan yang kita memang dah ready untuk submit. Bukannya kita submit tu, okey, ni dah tarik tutup, kita submit je lah kan. Okey, nanti bolehlah betul ke apa benda. Tapi masa saya, kalau diingatkan balik, memang masa saya submit itu, memang saya submit dalam keadaan yang betul. Okey, saya dah yakin dengan apa yang saya buat. Walaupun masa mula-mula tu rasa susah juga. Teori apa saya nak pakai ni kan. Teori pemasaran sosial ni kan. Okey, so kena study sikit lah teori pemasaran sosial tu. So teamwork, kemudian support daripada pusat sendiri, daripada fakulti. So itu yang buatkan kita okey, cuba buat sehabis baik. Dan semoga saya tak, macam saya cakap, saya tak aim pun dan saya tak tahu pun ada kategori pembentang kertas kerja terbaik ni, dan saya cuma hantar je, dan masa tu saya yakin okey, saya buat ikut rubrik dia. Itu sajalah. Jadi kami berharap, kami semua berharap agar semua peserta dan juga hadirin pada hari ini boleh telah pun mengenal pasti dan memahami semua tips-tips yang Dr. Saadah tadi baru sharekan. Jadi kalau dua pembentang yang terdahulu tadi, mereka fokus pada peralatan ataupun sesuatu yang perkakasan lah ya. Tapi Dr. Saadah punya perkongsian tu dia lebih menarik kerana dia menceritakan bagaimanakah teori kekuatan macam kolaborasi antara pihak luar yang sebenarnya juga mendukung untuk menentukan kejayaan paper beliau lah ataupun kertas kerja beliau. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak Dr. Nur Saadah atas kesudian dan juga masa yang Dr. Nur Saadah sudi sharekan kepada kami hari ini, dan kami berharap agar Dr. Nur Saadah, sekiranya ada soalan daripada hadirin, mereka dapat berhubung secara terus melalui email dengan Dr. Saadah lah ya. Ya, boleh? Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Doktor. Okey, jadi izinkan saya untuk sedikit banyak merumuskan apa yang kita telah bincangkan pada hari ini ya. Hadirin semua diharapkan akan dapat stay sekejap, jadi kita akan ambil gambar. Okey, jadi untuk pembentang pertama tu jelas ya, kalau saya boleh kupaskan. Yang pertama, Prof Azman dia mengatakan bahawa kita kena ada satu yang gila. Maksudnya perlu buat sesuatu yang di luar pemikiran, sesuatu yang tak pernah orang fikirkan. Kalau kita rasa macam
this is something that is worth trying ataupun berbaloi untuk kita cuba buat. Nampak gila tapi rupanya jika kita tengok Dr. Prof. Azman punya pencapaian, peringkat emas saja sudah pun 30. Ya, banyak tu dia punya jumlah tu. Dan untuk daripada Dr. Zalani pula kita lihat bagaimana satu kit yang nampak macam yang simple, tak berapa bukan simple lah, maksudnya nampak macam bola dan benda-benda perkara-perkara yang boleh dipegang, tetapi rupa-rupanya memberikan satu impact yang besar kepada pergerakan ataupun pembesaran psikomotor kanak-kanak dan juga orang dewasa. Dan akhir sekali daripada Dr. Nur Saadah, beliau menekankan bahawa resepi kejayaan itu sepatutnya juga dinilai daripada perkara-perkara lain, bukan sahaja kepada kekuatan kertas kerja itu, tetapi faktor-faktor intangible lain seperti teamwork dan idea yang sama-sama dijana oleh setiap ahli ataupun setiap penulis makalah tersebut. Jadi untuk itu sebelum kita betul-betul menamatkan kita punya perjumpaan atau perkongsian pada hari ini, peserta iaitu mungkin Dr. Adnan ataupun Puan Ida mungkin boleh bersedia untuk kita snap fotos ya. Jika boleh semua, jika tak keberatan lah, semua peserta kami minta untuk onkan kamera ya sebagai kenang-kenangan. Okey, boleh ya Dr. Adnan ataupun Puan Ida, boleh kita start sekarang? Okay, Dr. Noremi. Okay, buat masa ini kita masih menunggu rakan-rakan pensyarah yang lain untuk membuka kamera. Setakat ini kita baru ada paparan pertama. Okey, saya ambil dulu paparan yang pertama. Okey, ready semua? 1, 2, smile. Setakat ini di pihak saya tak dapat buka slide yang kedua. Saya tak pasti, mungkin. Okey, alright. Okay, ready? Ready everyone? Want to smile? Alright. Okay. Okay, last. Paparan terakhir. Ready everyone? On the camera and smile. Okay, alhamdulillah selesai. Terima kasih Dr. Noremi, terima kasih Dr. Noremi ya atas kesudian ambil gambar kita semua tadi sebagai kenang-kenangan. Oleh itu berakhirlah kita punya sesi perkongsian pada hari ini. Kami selaku urus setia untuk program ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel, jemputan-jemputan ahli-ahli yang hadir bersama-sama, peserta luar UKM juga ramai ya. Tak lagi peserta dalam UKM. Jadi sekali lagi daripada pihak kami mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. InsyaAllah akan kami improvekan di masa hadapan. Terima kasih atas kesudian dan masa anda semua, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi diharapnya di Kinovasi 2021 pada 17 dan 18 Ogos. Akhir kata terima kasih dan Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.